Mau sejam pula. Jadi pun dah 2 jam. Tadi 2 jam. Biasa 3-4 jam lah sembang ni. Sedap puas hati. Ada tak putus lagi, tanya lagi. Sampai putus. Nak tanya bab dia kata solat taimum. Kalau mesti tok kepala bangun pada tidur tu jangan terus berdiri. Mana duduk macam ni, termenung dulu. Ambil daripada kisah Nabi Allah Adam tu. Mana Nabi Adam ni dia kan mula-mula Ta'ala tipu tu kan, pecah lembaga tu kan. Kemudian Allah Ta'ala suruh malaikat ikat setiap tempat ni, maknanya setiap sendi ni dengan kalimah lam jalalah, lam alik tu. Jadi ikat kalimah lam jalalah tu, lam alik tu, jadi ada kalimah tu pada diri kita. Dia dimasukkan roh sekali lagi, tak pecah dah. Tapi baru sampai ke dada, dah bangun. Maknanya dalam Quran kata sungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Dan dia tadi lah yang berpecah tu. Jadi apabila dah selesai tu disebut subhanallah, Maha suci Allah Ta'ala. Yang abang tengok diri tu lah, diri yang tadi suci yang jadi apa ni, Allah Akbar ni, inilah kebesaran kita, kebesaran Allah Ta'ala. Tak, kita takbir Allahu Akbar, kita peluk sini, bukan peluk kat tiang api, bukan peluk batang pinang ni, bukan peluk batang kelapa, batang pisang. Kita peluk ni, inilah kebesaran Allah Ta'ala. Sebab pada diri kita ni, yang di kelopak mata ni pun dah ada 200 orang malaikat. Jadi pada Adam tu sof-sof para tumbuhan, para haiwan, para malaikat masuk. Jadi itu digelarkan Adam tu masjid. Adam itu Sufiullah, Adam itu Sof, Adam itu Kaabah. Bertepatan dengan dalil ini awalul baiti udi alina fil ladzi bi Bakkah mubarakah. Sebenarnya Adam itu ialah tempat ataupun rumah wuduk aku. Rumah wuduk Allah Ta'ala yang pertama di bumi, di Mekah yang penuh berkat. Maknanya Mekah itulah kubur Nabi Adam. Jadi sebab itulah para malaikat dan iblis tu, Azazil tu kena sujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Diperintahkan sujud. Sebab di sebalik Adam tu ada rahsia dia, rahsia yang Ta'ala tu. Jadi iblis ni dia tak nampak dia yang di sebalik Adam tu, Muhammad tu. Wa khaliqul Adamu surati Muhammad. Jadi dia nampaknya ialah tongkolan. Kita belajar sifat 20 kan. Sifat Allah itu wujud. Lawannya Adam tiada. Jadi Adam sebenarnya ada, yang adanya Muhammad. Ruh Nabi Adam tu ada lah. Sebab apabila dah masuk amantu billah wa rusulihi wa kutubihi, maknanya kitab masuk, rahsia Muhammad tu masuk. Dikatakan Adam tu fardu ain kan, ataupun dikata fardu kopiah ataupun kifayah kan. Dia ada rukun situ, rukun iman. Iman ni rukun wajib percaya. Apa syahadah, percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat. Maknanya barang tu masuk lah. Percaya pada kitab pun masuk. Percaya pada hari kiamat kan. Yaum tu hari lah. Kemudian rukun percaya tu, untung baik untung jahat pun masuk. Maknanya besok kalau kita balik dengan muka yang marah, muka yang bengis, kita balik ke neraka. Sebab itulah ya ayuhan nafsu mutmainnah idni ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maknanya kita balik yang muka tenang, wahai nafsu yang tenang. Nafsu diri yang tenang lah, diri kamu yang tenang, ataupun diri yang cantik, diri yang elok, diri yang sabar, yang redha, diri yang senyum kan. Kita balik dengan diri tu balik ke syurga. Itu panggil untung baik. Untung jahat tu diri yang menakutkan tu tadi. Maknanya Allah Ta'ala ni
macam orang non-Muslim meninggal, kalau orang Cina dia letak dalam satu bilik, biasa dikunci ayah dia kalau ayah dia meninggal. Jadi meronta dalam tu lah, gedegang macam tu lah. Kemudian masa nak habis nyawa tu, dia akan tunjuk diri. Jadi apabila tunjuk diri tu, diri tu hitam legam macam bentuk kuali, disebut ayah. Ayah maksudnya menyesal lah. Jadi tak sempat nak bertaubat lah, dan nyawa sampai ke halkum kan. Jadi sudah terlambat lah. Ni kalau main bola, kita sepak dengan dua-dua belah kaki pun, masuk dalam gol pun dah, Iblis dah balas kita 20-0 daripada awal. Jadi sebab itulah dalam pengajian ni, malam-malam tu kita training, praktis. Kita nak menempuh hari yang paling pertarungan paling sengit. Sakaratul Maut tu pertarungan yang paling hebat. Final lah tu. Final. Macam final semalam lah. Maknanya kalau tak training, tak praktis, takkan kita boleh menang. Latihan pun tak cukup. Di malam-malam tu lah praktis, tarik tu lah. Jadi pada situlah kita boleh tengok di cerita ni, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang menyucikan hawa nafsunya, dan celakalah orang yang mengotori hawa nafsunya. Jadi boleh tengoklah diri tu. Kita dah syurga ke neraka, takkan kita orang Islam tak boleh tengok. Yalah, kita pun diri tidak nyaksi diri sendiri lah. Jadi lagi kan Nasuha tu orang Kristian, dia boleh tahu diri dia dalam neraka. Kita orang Islam tak tahu. Kan? Nasuha tu dia tanya Sayyidina Umar, macam mana cara nak bertaubat? Sayyidina Umar kata, kau kena putuskan sahabat tu, sebab yang mempengaruhi kau ni kawan-kawan kau. Pergi duduk kat pinggir bukit tu, buat pondok kat situ, taubat situ. Sampai Allah Ta'ala bagi khabaran bahawasanya taubat Nasuha tu diterima. Nasuha tu nama orang. Taubat yang bersungguh-sungguh. Sepenuhnya nama dia lah, taubat Nasuha tu. Jadi ada soalan lain. Yang solat tu daim tu kan, subhanallah, Alhamdulillah pasal Nabi Adam tu bersing kan, dia ucap Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian dia tengok pada aras tu ada kalimah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam kitab dia cerita macam tu. Apabila dia sebut nama Allah Ta'ala yang lain selain pada Muhammad, masih lagi dunia ni gelap. Apabila disebut Muhammad, terus terang benderang. Jadi Allah Ta'ala tanya, macam mana kau boleh tahu nama Muhammad ni? Aku tengok ada di Tian Arash. Dalam kitab cerita kan. Jadi nama Muhammad ni bersanding dengan nama kau. Tentu dia ni orang yang bukan kaling-kaling, orang yang special, orang bukan kecil-kecil anak. Sebenarnya itulah nama punya diri, nama asal, nama orang. Muhammad tu. Jadi apabila bangun tidur, kita kena ucap subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kemudian kita bersyahadah lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian niatnya pada hari ini, jadikan amal perbuatanku ya Allah sebagai satu ibadah. Tak kira lah baik ke buruk ke, buat jahat ke buat buruk, semua ibadah. Sebab la fa'ilu illallah, tiada berbuat di alam ini melainkan perbuatan Allah Ta'ala. Sebab buruk daripada dia. Walaupun cakap bohong ke, menipu ke, dikira ibadah. Tapi kalau ikut syariat tak boleh lah. Tapi kita nak cerita hakikat. Hakikat ni dia terbagi pada dua. Terbagi pada dua. Bila kita masuk dalam bab ni, kita dah tak boleh dua lagi, syirik pula. Dia kena tauhid je. Mana kau baik buruk, semua dia daripada satu. Kalau tak daripada yang satu, daripada mana pula? Takkan Allah tu ada satu Allah baik, Allah jahat. Yelah. Sebab baik buruk daripada dia. Cuma dia sifat dia Muhammad tu, Muhammad ni yang terpuji, sifat yang baik-baik je. Lepas tu dia nak tunjuk sifat dia yang engkar, yang melawan, tunjuk di Iblis tu. Sebenarnya
Watak. Protagonis, antagonis. Tu je. Kalau peran director, takkan buat cerita tu semua orang baik. Ya. Mana sedap kita tu. Nak bagi timbul kesempurnaan Muhammad tu, dia kan ada baik buruk. Kena ada baik buruk. Macam sifat mazmumah juga. Sifat mazmumah tu sifat Allah Ta'ala. Maknanya jika kamu memakai sifat aku, Allah Ta'ala kata aku akan bertindak. Takbur tu mahkotaku. Kan? Riak tu selendangku. Pada siapa memakai pakaian pun saya akan bertindak. Maknanya kita kena ikut sifat Muhammad, sifat Mahmudah. Jangan pakai sifat Allah Ta'ala, sifat mazmumah. Jadi dua. Jadi iyalah kita pakai sifat Tuhan. Kalau duduk di orang Ta'ala, mana ada hukum. Semuanya halal. Tapi Rasulullah kata tak boleh lah. Syariat tu kena ada untuk menjaga kemaslahatan. Ya. Undang. Orang hakikat semua dia kata dia Allah, semua kata Allah. Lepas tu mana ada hukum, semua halal. Sebab tu kena turun syariat balik, syariat Muhammad tu. Jadi solat daim tu maknanya dia di mana wuduk dia? Wuduk sifat mudah diri. Bukan kerana dalam solat daim tu. Solat tu daim. Maknanya apabila kita dah niat pada hari ini, kita niat satu hari tu. Katakan kita niat seminggu, kita terlupa nak niat satu hari. Macam puasa, kita dah niat sebulan. Mana hari yang kita lupa nak niat, yang sebulan ni cover. Apabila kita niat setahun lah cover. Apabila niat semua hidup, bukan semua hidup, selagi ada hayat. sepanjang hayat Tak payahlah lagi. kalau kita ingat buatlah. Kalau malah pada yang semua hidup tu lah. Solat tu daim lah tu. Yang bersih tu kepala. Kalau bersih tu lain ada pula. Ada lagi. Kalau dah kenal Rasulullah tu syuk je diri tu. Abang kan ingat diri yang abang tengok tu. Syuk je diri tu. Mana duduk macam ni pun nampak dia kan. Solat lah tu. Daim lah tu kan. Tu solat orang marifat. Jadi macam subhanallah, alhamdulillah tu berapa kali? Sekali je. Sekali cukup kan? Sekali je. Baca penuh lah tu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tu je. Lepas tu bersyahadah balik. Kemudian niat. Ikrar tu ya. Niat ikhlas tadi tu lah. Buat saya baik tu. Maknanya apa-apa yang aku lakukan pada hari ini jadikanlah ibadat. Maknanya panjang masa lah kita beribadat. Bukan buat benda baik je ibadat. Benda jahat pun ibadat. Sebab memang mana ada kuasa kita dah. Ya. Kuasa dia. Faham. Sebab dah Al-Quran tu ada kan. Baik buruk daripada Allah Ta'ala. Katakan kalau sikit dalam surah Baqarah lah. Katakan kalau sekiranya kamu takut, semayanglah sambil berjalan ataupun kenderaan. Itu solat daim. Solat daim lah. Yang tadi lah. Mana kita dengan dia tu tak putus. Ingatan tu. Itu ya, solat. Solat. Solat orang marifat. Kalau syariat tu lah yang Syariat 5 waktu ni. Tapi yang sebelum baginda pergi ambil solat 5 waktu di Mustawa tu, baginda solat yang tadi lah, yang di musyahadah tu, Zikir Ta'i. Tu yang baginda Rasulullah ambil dengan Jibril, yang dalam Gua Hira tu. Yang tu lah saya jumpa Rasulullah guna kaedah tu lah, Zikir Ta'i tu. Sebab memang amalan dia takkan tak berjumpa. Yang dia buat dulu. Yalah. Dia lagi pun dia ajar umat dia semua buat yang tu. Iqra' kitabaka yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab kamu, cukuplah hari ini kamu yang hitung. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat perintah tu. Ayat apa? Perintah amal. Hukum dia wajib, tak buat berdosa. Tapi orang tak percaya. Orang kata nak ikut sunnah. Dah tu sunnah lah tu. Rasulullah buat dalam Hira. Lepas tu Habib kata, tu tak kira sunnah. Lepas pada tu baru sunnah. Kepala otak dia tak faham. Dah memang Rasulullah buat. Sebelum ada solat 5 waktu, Rasulullah solat tu lah. Ya. Sebelum turun. Sebelum apa? Turun 5 waktu.
Rasulullah pergi ambil solat 5 waktu. Tu masa Rasulullah umur 52 atau 53. Takkan sebelum tu Rasulullah tak solat? Solat yang mana? Daripada awal lagi dia tak solat. Daripada awal lagi Jibril ajar Gua Hira. Mampu. Itu pun tak boleh. Cara dengan orang tak erti payah. Itulah Ustaz Mak Isa pernah cakap. Aku kata dia lebih senang mengajar seorang yang faham daripada satu orang yang tak mau faham. Susah lah. Saya senang mengajar orang jahil daripada orang alim. Orang alim banyak sangat hujah. Jenuh ayat Quran dalil situ sini. Dia bawa ilmu dia. Patut dia datang di kosong-kosong kelas. Kosongkan dulu. Datang dengan ilmu memang aku hujah satu-satu lah. Masa saya standby masa dia hantar video kat saya tu, saya tengok 3-4 video saya tengok kan. 3-4 video saya tengok macam mengantuk mata. Pasal kita masih nak masuk ke ilmu baru. Yang lama ni belum lagi. Lepas tu tak tepi dulu. Kita masih mengantuk masa 3-4. Tapi saya degil. Kita nak cari juga punca-punca kan. Dah dengar banyak-banyak kali. Saya cakap dengan dia, ini bukan 60% lagi betul ni. Dah 100% ni. Kita kena jumpa bai'ah ni cakap. Tu saya tak sabar-sabar. Yang Haji Maisha tu tak ada bai'ah. Ada jazah je. Dia bagi bai'ah. Bai'ah agak? Dia mesti ada bai'ah. Dia ada bai'ah. Sebab ilmu bersanad. Bersanad kena bai'ah. Peluk dia masa tu sakit dia naik pun dia tak boleh peluk. Masa dia sakit prostat tu dia tak boleh kena peluk orang. Pantang dia. Memang kalau peluk dia peluk dia tak kira. Tak apa kata dia. Peluk. Dia kena cakap kasut tangan ke apa kan. Peluk lah. Seorang-seorang peluk. Itu saya lagi penyamaan sama dah sampai tak sampai dia beritahu. Kau pernah dengar? Mesti ada orang lain sambung. Taklah, mana butuh ilmu dia. Ilmu dia mana mati. Tak jumpa dah orang macam dia lagi. Pernah kita tanya kan cik guru jika pasal kita tengok dia dah keadaan macam tu kan. Ada tak ustaz pewaris yang macam ustaz ni? Tak ada. Jadi baru buka. Dia tahu dia nak meninggal. Sebelum dia meninggal tu dia buka habis. Dia buka habis. Sebelum dia pergi tu. Kurang-kurang dia tinggal satu benda berharga pada umat. Saya memang kita kepala suka. Sebab dia kena terpelak dengan Allah Ta'ala suruh dia buka. Jadi satu nak belajar selawat tu perlu. Ada saya bagi. Ada yang dalam grup 25 saat. Yang tu buat di luar sejadah. Jumpa cikgu, semoga sentiasa dilindungi di bawah rahmatnya. Ada rezeki nak jumpa cikgu. Alif Fomizal. Memang makin amal. Ilmu Ta'ala. Benda terbuka. Benda terbuka. Dan macam mana tak jumpa? Dia dengar rohani tu satu. Benda satu. Barang satu. Tak barang lain-lain. Bila orang mencari, dia mesti jumpa. Sama ada cepat dengan lambat je. Kemahuan dia macam mana kan. Kalau kemahuan dia sungguh-sungguh, cari, cepat dah jumpa. Sebab Allah Ta'ala dah sebut dah kata dia. Berlari-lari kau datang secepat kilat sampai pada kampung. Dia tak sabar-sabar datang tu. Plan-plan bulan 11 datang. Dia lambat tak boleh, hati tu meronta. Bercakap dalam hati tu bercakap. Rasa bulan 11 macam lambat sangat rasa ni. Lambat 2 bulan lagi. Aku nak cuti baru je lepas-lepas ambil cuti ni. Nanti apa pula? Kontrak lah habis. Dah lah kontrak dia habis. Yang ada guru di Indonesia kan, yang banyak dia kempes kain kapal tu. Banyak hilang raib tu. Amalan tu tadi saya bai'ah tu saya ajar duduk tabaruk kiri. Tu Naqsyabandi. Dia guru Naqsyabandi kan. Itu amalan dia. Ilmu ni lipat kain kapal ni. Begini yang saya tasat. Ini nak buat tu tunggu. Itu yang kita nak cari. Di situ apa dah jumpa kan, jangan akan jumpa balik. Guru saya yang kat Malaysia tu pernah sebut. Dia kata kat mak saya lah. Budak ni kata dia serai ni. Dia kata serai. Cuma tak faham macam mana. Tak faham lah. Dia pesan kata ni budak ni masuk raib. Tapi banyak lagi yang cakap macam tu. Sebab saya ni dia pergi jajah asap. Kalau mula tak faham apa benda maksud yang orang cakap. Saya balik tapi belum sampai rumah. Dia dah ada dulu. Dia hakikat dulu baru jasad. Arwah mak jumpa. Roh dulu baru jasad. Hakikat dulu baru syariat. Mak jumpa adik
kawan mana tu pun dia nampak saya dah sampai dulu. Lepas tu saya sampai. Iyalah, memang roh dulu. Guru saya pun cakap itu juga, kau sebelum sampai kau punya suara dari ke belakang. Kurania sampai dulu. Ya, betul Dia mimpi saya accident teruk, tengok tak mati tu. Jadi saya sampai. Accident dulu. Guru mimpi. Dia mimpi saya ni accident teruk dia tu. Tapi dalam ria tak accident. Tapi tak mati. Dan ria tak accident lah. Tak accident pun dalam mimpi. Tapi dia mimpi dah saya. Dia risau juga kan, takut berlaku pula. Tapi dia tengok Seremban kat ada? Oh, dulu kat Seremban. banyak dia Seremban ada dua. Ada dua macam mandi tu. Macam mandi satu, Cakariat satu. Tadi rasa yang ada dalam list tarekat muktabar di satu pihak tu. Yang ada dalam list Dr. Jahid tu kan? Ada. Di guru yang bertaliah tu. Betul lah. Dua-dua tu. Memang Berdaftar tu, tarekat berdaftar. dulu dia pernah masuk TV. Kalau nanti itu panggil Guru Haji Ujang. Ujang. Di Nonggori tu ramai. Jalan ni. Tuan tulis oleh Allah. Tuan tulis tu. Itu ada kena dengan mak. Kalau mak ni memang jalan dia yang sebab ni. Yelah. Saya ada kitab tuan tulis tu. Ada ya? Ada 3 biji. Betul. Tapi saya tak ada masa nak baca. Orang nak saya betul tak bagi je. Itu tulis. Di cerita Pak ni, Pak diri. Datuk Rahman. Itu semua puak-puak saya tu. Datuk Bahman. Puak-puak puak-puak mak saya tu. Tapi dia Datuk Bahman tu Tok Pramu. Dia tukar nama. Iyalah. Betul. Kitab dia tu ada. Banyak pun. Semua jalan ni. Semua jalan ni. Ada yang sampai tu. Sampai Dia bertemu balik. Di akhir zaman Ta'ala akan kumpulkan balik orang jalan. Ni kumpul ni, start kumpul ni. 2 hari sebelum PKP dah saya start back up. Dia tarik habis seluruh Malaysia. Yang ada kerohanian jalan ni tarik habis. Takut Paloh dia guna telepati, saya guna YouTube dan TikTok. Tarik orang. Yang tak ada tarikan tu maknanya bukan bahagian dia tu. Bukan jalan ni tu. Kalau kita tengok Wahabi pun mana ada Nur. Dia sarang lain tu. Sarang lain. Sarang lain. Bukan sarang manusia. Sarang binatang. Itu Yahudi punya lah. Pahaman. Dia orang jalan ni mesti ada Nur muka kalau dia. ustaz saya cakap tu orang ni dipanggil Israeliat kan? Israeliat. Dia dipanggil Israeliat. Wahabi. Orang yang tak mau faham ni. Israeliat. Dulu kita ingat Israeliat Israel sana. Punya keliling kita ni ramai Israeliat. Dia pahaman tu lah. Dia kata orang taklah di atas langit. Di atas langit macam mana kena? nak kena ke sana pula. Naik Apollo berapa kali meletup. Lepas mati lepas tu. Orang pergi dengan Apollo tak jumpa. Ada bintang cakrawala je. Bentuk cerita tu kira logik. Di atas pun dia tak boleh terima. Apa lagi kalau kita cerita tentang Pak Roh ni. Lagi kan. Nak kenal Allah Ta'ala kena pergi dengan roh. Mana boleh pergi dengan jasad. Jasad sangkut di body Adam tu lah. Body Adam. Macam kura-kura bersetubuh. Kelkuk. Sangkut situ. Ada soalan lain lagi? Macam buat puasa ni macam mana? Puasa tu menahan diri. Maknanya puasa 7 anggota je lah. Dan ayat Maknanya mata, mulut, telinga, hidung kan? Tangan, kaki, kemaluan. Tu hakikat puasa lah. Puasa syariat puasa ni lah. Puasa 7 anggota. Itu puasa hakikat tu. Macam abang sebut kudrat, iradat. Kudrat ni kat mana? Tangan ke kaki? Iradat kaki kan? Tak kudrat tangan. Sama. Mendengar, telinga, rasa, mata. Ilmu, pemikiran kan? Otak ni. Ilmu hayat. Hayat hidup. Hidup. Maknanya nafas naik turun tu saya berfikir. Kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, rasa, kalam. Kalam bercakap-cakap, lidah kena puasa. Ujang anggota tu lah. Maknanya ada tempat letak tu.
Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam. Sifat 20 ni sifat Muhammad. Sifat Muhammad. Sebab 19 tu hujah atas satu wujud tu. Allah maha wujud. Nak kenal diri dia, dia terheret sifat dia Muhammad yang wujud. Asalnya Allah yang wujud. Jadi Allah ni tak boleh tahir. Jadi dia heret sifat dia Muhammad yang wujud. Allah tu jadi mawujud. Sebab tu ilmu kalam kata Allahu mawjudun bila makan. Allah mawujud tak bertempat, ghaib. Al-muhit, meliputi. Jadi 19 ni hujah atas satu tu. Sebenarnya satu tu je. Pegang wujud Muhammad tu sekali dengan yang lain. Tapi macam semalam saya kata dekat pelajar Uniten tu, pasal apa Asmaul Husna tu tak ada. Sebenarnya sifat 20 tu, ilmu tahu tu, dia link dengan Asmaul Husna tu. Tahu sayang, tahu kasih, tahu sabar, tahu redha. Mana kalau letak ilmu dah situ, tak payahlah sertakan sekali 99 tu, faham sendiri. Dia bridge connection dia kat situ. Sebenarnya yang pada kita ni 3,000 nama. 1,000 para malaikat, 1,000 para nabi rasul, 300 Arab, 300 Zabur, 300 Injil. Dan satu nama yang tersembunyi, nama Allah tu lah yang wajib dibaca. Macam Jibril suruh baginda Rasulullah tu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baginda Rasul jawab, ana bi khairihi. Dalam Gua Hira tu kan, aku tak tahu, bukan tak tahu baca, tak tahu nama mana satu. Kau nak nama mana, suruh aku baca. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Jibril tu peluk Rasulullah, terbuka barang tu. Kata ni barang, baca ni. Barang ni dia. Sampai 3 kali terbuka barang tu. Dah 3 kali peluk. Tu maksud dia. Yang meliputi Rasulullah tu lah, Ahmad tu lah. Dia gini lah. Dia katakan Allah, Ahmad atau Muhammad Wahid tu, yang meliputi dia tu. Muhammad Wahid tu. Lepas tu dia bersyahadah, dia kata wa asyhadu anna. Bukan anna yang meliputi dia. Anna tu maksudnya meliputi. Macam kita yang meliputi kita. Tu sebut anna. Bukan dia kata anna. Dia beza anna dengan anna. Anna tu aku, kalau aku. Anna tu yang meliputi ku. Sebab tu anak apa masuk al-halash. Disebut anna, bukan anna. Yang meliputi dia. Dia tengok sekali dengan rasa sedap. Dia nampak, dia menyaksi barang tu. Aku nak saksinya, maknanya barang tu timbul. Macam juga aku mengangkat hadas. Maknanya kalau kita guna barang tu untuk berjimak, kita pakai barang Ta'ala tu kan. Jadi kita kena angkat balik barang dia tu. Kita muliakan balik. Itu maksud mengangkat hadas. Bukan angkat baku, angkat raga ni. Jadi ulama' tu dah buat dah istilah tu. Tapi dah masuk angkat tadi macam mana tu? Nak faham. Jadi Allah Ta'ala ni ada sifat uduk, sifat rendah diri. Kalau Allah Ta'ala tu dia tak ada sifat uduk, dia duduk atas, kita nak pakai barang dia pun tak boleh. Jadi seolah-olah kita ke kanan, dia ke kiri. Jatuh dalam parit kita. Yalah. Jadi dia ada sifat uduk, dia turunkan degree dia, baru kita boleh pakai. Sebab kita rohaniah nyawa ni kan nak diperuntukkan ia akan nak berdua, ia akan nasta'in. Dikalah kami sembah dan dikalah kami minta pertolongan kan. Sebenarnya bukan sembah pun. Dia tak ada sembah menyembah. Muduk ni mengabdikan diri atau ma'bud. Mengabdikan diri. Maknanya yang menyembah itu yang disembah, yang mengenal itu yang dikenal. Jadi satu lagi menahan diri. Menahan diri maknanya kita ada break. Maknanya nak terjun bangunan ke, nak masuk dalam api pun nur hidayah, nur petunjuk. Maknanya dia kata jangan pergi ke api tu, nanti kau terbakar, binasa diri, panak kan. Jangan terjun, nanti binasa. Maknanya kita ni dalam keadaan bismillah, dengan nama Allah, berserta dengan dia. Kalau orang terjun tu, orang nak mubarakah dengan dia. Allah Ta'ala ni dia ikut apa sakaan, apa yang hamba dia nak. Kau nak terjun, kau yang binasa. Lepas pada tu kau terimalah dosa besar kan, bunuh diri kan. Sebab tu dia suruh istiqamah dengan dia tu, berserta dengan dia. Kita mari ke dunia pun kita guna barang dia, kudrat, iradat, ilmu, hayat sampai sakalam.
Seolah-olah kita masuk, kita duduk dalam, kalau angkasawan dipanggil kapsul. Kalau kita nak pergi tengok, Allah Ta'ala kata aku ada kebun kat dunia ni. Kata mananya? Kebun aku luas. Kau kena datang sini, pakai pakaian aku. Duduk dalam kapsul dia lah. Minda tu. Kalau kan datang, sebenarnya kita orang ni nyawa tu macam kekabu. Boleh kembang, boleh kecut. Jadi macam melayang-layang lah. Kalau datang dengan diri Miha Minda tu, maknanya selamatlah kita. Kalau kita masuk dalam neraka pun dengan dia, tak binasa kita. Kan? Pakai barang dia. Sebab api neraka tu dia takkan jilat yang ada bentuk Miha Minda. Lepas tu orang Ta'ala tukar dulu kepada haiwan. Bentuk haiwan baru api neraka boleh jilat. Sebab sabda baginda Rasulullah, barang siapa yang melihat aku atau berjumpa dengan aku, api neraka tak sentuh, tak jilat. Maknanya jumpa Rasulullah sekali, cop siri. Syurga. Tu cerita dia. So kita ulang dengar lagi. Ada video nanti saya post. Cantik. Jangan jadi macam budak tu semalam. Masyarakat dia tak marah. Lepas tu mulalah suruh delete. Tak ada apanya. Kejap lagi ramai orang datang, jadi yang video dia tu ke bawah lah. Orang tengok yang baru. Yang lama-lama tak tengok dah. Tapi channel Kementerian Pendidikan tu habis delete video saya. Yang tu tapi ada yang backup dalam Facebook. Cuma saya tak ada masa lah nak upload balik. Tapi sama je bendanya. Lebih kurang lah. Cuma dia orang ada kongsi cerita tu lah. Tu yang maknanya. Jadi pergi ke syurga pun guna barang dia lah. Istiqamah dengan dia. Sebab tu Rasulullah kata, barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali sehari, bahuku dengan bahu dia akan bersentuhan ketika nak masuk dalam syurga. Habis orang berapa juta bilion. Rasulullah ada seorang. Maksudnya bukan yang tu. Maksud dia bahu abang, bahu saya. Belaga persentuhan. Sebab semua Muhammad. Kita Muhammad percikan, dia induk. Jenuh Rasulullah kena bersentuh bahu dengan semua penghuni syurga. Kalau faham macam tu. Sebab Rasulullah tarik Sayyidina Ali, anak antana, aku hilang kau adalah aku. Daripada para sahabat tu Rasulullah tarik Sayyidina Ali. Dia bukan tarik orang. Jadi Ali ni daripada sifat alimun Allah Ta'ala. Patonah kan? Macam Abu Bakar tu dia sir. Dia banyak berahsia. Hadis pun dibakar 800 hadis daripada dia. Dia tak nak bagi orang kata tu hadis daripada dia. Hadis Sayyidina Bakar, Sayyidina Ali ni hadis hakikat marifat. Sebab tu dibakar. Kalau jatuh ke tangan orang tidak bertanggungjawab, terbuka rahsia ni. Siapa diri kau sebenarnya? Anak antana, aku hilang kau adalah aku. Macam tu dia bakar. Kau adalah aku adalah kau. Bukan orang lain. Cuma mukhalafah Allah Ta'ala ni tak sama. Sebab tu rupa tak sama. Kalau sama, bini abang, bini saya, bini abang. Dah sama. Tertukar. Tak kenal lah. Tu dia kata mukhalafah Allah Ta'ala. Lil hawadis, bersalahan. Tak sama tu. Ada soalan lain, Bang? Sebenarnya tadi saya apa ni? Sebenarnya saya dibai'ah oleh cikgu dalam mimpi. Saya telak seketika macam tu. Bahaya orang tengok video saya. Ada orang Thailand tu, dia kerja dekat mana? Di sebelah Teriang ke belah bukan Teriang ni. Maran. Dia kerja menoreh getah. Saya bai'ah orang, dia ikut. Dia ikut dalam. Orang qabil tu, dia qabil tu. Orang baca Fatihah, dia baca Fatihah. Baca selawat 10 kali, selawat 10 sampai sudah. Tu pun dia nampak saya di depan masa dia menoreh getah.
Dia kata sudah. Saya tak buat bai'ah online, tapi dia curi-curi bai'ah juga. Dahsyat kata ilmu ni. Sampai kan? Sampai. Tapi orang nak bai'ah online saya tak bagilah sebab takut dapat orang tidak bertanggungjawab. Tu saya suruh datang depan, jumpa sekali. Lepas tu tak jumpa dah, tak apa. Sebab Rasulullah tu memang dia bai'ah berdepan. Dulu tengah pada pasir bawa khemah. Sekarang tempat kita mana ada pada pasir. Kita warung lah. Kedai kopi. Kalau nak makan apa order je lah. Nak makan nasi nak apa order je lah. Takkan nak tiru pada pasir sana. Jenuh pasal khemah pula. Bawah pokok. Wahabi tu. Kalau Wahabi Rasulullah suruh titik air kencing unta. Sebab penduduk di kampung tu ada kena satu penyakit. Jadi susu tu letak satu titik air kencing unta, barulah jadi penawar pada penyakit tu. Dapat Wahabi dia togok macam tu je air kencing unta. Satu gelas. Dah mampu. Jadi najis pula. Berkuman lah. Dah kedai dia lah. Yalah. Dia ambil stitik tu untuk umpat. Ubat stitik tu untuk penyakit tu. Penyakit lah. Dah awak tak kena penyakit tu, apa kerja dah awak pergi minum air kencing unta. Dapat sekilas. Dia nyonyoknya anu unta tu. Unta punya kemaluan. Kencing. Bodoh Wahabi. Teruk Wahabi. Sampai macam gitu. Dia jadi Arab jahiliah dah sekarang ni. Dengan konsert dengan apa. Arab. Tu Rasulullah dah bagi tahu. Maksudnya akhir zaman orang Arab tu kembali pada jahiliah. Sudah jadi jahil lah tu. Nak membai'ah orang ni sesuatu mesti nak kena ada apa. Saya free je. Mana ada pengarah apa, ilmu ta'ala bukan ilmu saya. Bukan. Nak jadi seorang membai'ah ni. Saya ni apa cicit tu kepala lantik saya Khalifah Zahir. Jadi daripada madak dia lah. Google lain tak ada suruh saya bai'ah orang. Kecuali khalwatiyah tu disuruh saya bai'ah ahli keluarga, orang luar tak boleh. Yang dia je lantik saya. Saya tanya dia, Khalifah tu benda apa? Setahu saya Khalifah ni orang kandang guru. Dia kata guru dah lah. Bukan gurunya masyaikh, syekh ke mursyid. Dia kata tu orang tarekat buat. Dalam Islam mana ada syekh mursyid masyaikh tu. Dalam Islam inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang ada khalifah je. Istilah orang tarekat buat. Banyaklah peraturan orang tarekat buat. Macam Cisti, Tijani, lepas tu Dusuki, tak boleh campur dengan tarekat lain. Kalau yang ni boleh je nak campur. Sebenarnya sama kan? Sebab tuju semua lah, tuju Rasulullah. Bukan tuju benda lain. Satu lagi, Tunku Paluh ni memang orang Arab lantik dia Khalifah tarekat di Mekah sana. Dia pegang kutub zaman. Pada zaman dia tu, dia kutub zaman, wali kutub. Lepas tu dia ada semua Azam Azim, nama sebelum bernama Allah. Diguna untuk sengit serban yang beriti lekat kat punggung tu. Tu semua Azam Azim belaka diguna tu. Yang apa British tak jadi nak serang Terengganu kan. Padahal tu kepala pergi seorang je, tapi askar British tengok berderet orang Terengganu. Tentera Terengganu pergi askar Terengganu. Sama dekat Kedah juga. Masa tu Siam nak serang Kedah. Wan Hamak dengan Wan apa? Wan Mutahir ke apa? Ada dua orang tu. Bersiri. Apa askar Kedah tapi dia ada barang ni lah, orang alim dulu lah. Cuma sekarang je banyak ilmu jadi tawar. Disebabkan apa? Yelah sebab makanan satu lagi sebab daripada kecil dah vaksin. Tu nak lemahkan kerohanian. Memang dari rancang tu Yahudi lah. Lepas tu tak boleh nak biarkan anak orang Islam ni lebih pada 19 hari. Macam saya duduk dalam perut mak setahun 12 bulan. Apabila seorang
anak Adam tu duduk dalam perut ibu lebih pada dia lah, lama pada kebiasaan. Mana orang Ta'ala mengajar tu lama. Allah Ta'ala mengajar saya dalam perut tu lama. Satu lagi kalau jatuh ke tempat payah nak ni, dia jadi banyak, jadi kebal lah. Kebal terbunyi orang kata. Orang cakap macam-macam. Macam kita main silat lah, kita mandi limau kan. Payah nak cedera. Hampir kurang macam tu lah. Dia kembali kepada ilmu tu lah, ilmu uri terbunyi Bali tu. Apa satu lagi tu, ilmu tu lah. Dia sebenarnya pak beradik tu. Itulah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dia pecah jadi uri terbunyi Bali tu. Sebenarnya barang tu dia nak cerita. Nak bawa situ kan. Para sahabat masa kita dalam perut, taklah sekesunyang kita. Adalah member tu, kawan. Ada lagi? Dah fikir. Nak tanya pasal haji. Haji. Oh, buat Dah haji. tadi puasa dah, kapan tanya. Haji ni hakikat jazam. Kat jazam. Maknanya kalau kita tengok pekerjaan haji pun tawaf tu kepala. Lepas tu syair. Syair tu daripada apa? Bukit Jabal apa? Jabal Rahmah. Jabal apa? Jabal Rahmah. Jabal Nur. Dia ada dua bukit tu kan, main lagi-lagi tu kan. Safa Marwah. Safa Marwah. Jadi tu tangan. Lepas tu bermalam di Muzdalifah, Padang Arafah. Kalau kita tengok rumput Padang Arafah tu kan tompok-tompok macam bulu kemaluan. Dia ada tu, bentuk orang tu macam tu. Dan ada satu cerita Umar Ibn Abdullah bin Umar ke sahabat tu, dia orang alim lah, yang dia nak pergi haji. Lepas tu dia kumpul lah duit dia tu. Satu hari dia tersempak dengan wanita. Wanita ni dia cerita dengan anak dia, benda ni halal untuk kita tapi haram untuk orang lain. Jadi dia perhatilah benda apa. Rupanya bangkai keldai. Jadi dia perhati, dia tengok apa, miskin apa kedana. Sepatutnya duit tu diguna untuk pergi haji. Jadi dia hadiahkan kepada fakir miskin tu lah. Lepas tu dapat mimpi. Jadi malaikat bagi tahu dekat ulama ni tadi, yang pergi haji tu ada seorang je dapat haji mabrur. Yang bagi duit tadi saja. Dia bagi mimpi kepada ulama tu saja. Nama apa? Abdullah bin Umar kata. Umar Ibn Mubarak. Lebih kurang itulah, saya tak ingat. Jadi dia pergi tanyalah yang kata dermawan ni tadi. Apa amalan yang kau buat? Aku dapat mimpi daripada, dalam mimpi aku tu malaikat. Mimpi daripada Allah Ta'ala. Dalam mimpi tu malaikat bagi tahu, ada dua orang malaikat bagi tahu, kau ni dapat haji mabrur walaupun kau tak pergi sana. Dia pun ceritalah. Dia kata sebenarnya aku dah kumpul duit. Dia ni tukang sepatu rasanya. Bukan macam tu lah cerita dia. Aku dah kumpul duit, memang aku target nak pergi haji lah. Tapi aku tak sampai hati tengok satu keluarga ni, anak dia ramai, dia makan bangkai keldai sebab disebabkan desakan hidup. Jadi aku gunakan duit aku yang pergi haji tu, tak apalah, tak boleh pergi tahun ni pun, tahun lagi satu. Dia aku bagi kat dia tu. Lepas tu dia ceritalah, dia dah dapat haji mabrur. Rupanya haji mabrur ni bukan untuk orang yang pergi haji itu saja. Orang yang berbuat kebaktian. Maknanya macam kita tengok surah Al-Ikhlas tu kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu habuk pun tak ada perkataan ikhlas tu. Tapi siapa yang sebenarnya ikhlas?
Kalau kita kata ni kunci kereta bang, ambil kereta saya bagi ikhlas. Tak ikhlas lagi. Sebenarnya ikhlas ni diri orang Ta'ala tu dah. Yang buat amal kebajikan, buat baik tu dia dah. Tu Tok Kenali kata jangan terlihat adanya diri. Maknanya dia tak nampak diri dia. Maknanya yang buat amal ibadat tu bukan solat kamu yang amat, aku yang solat. Aku tu amat lah. Bahagian perbuatan la fa'ilu illallah. Maknanya diri tu yang bersolat. Kita hanya menumpang je. Kita bangsa lah ala-wala. Tak ada daya upaya, tak ada kuasa. Sedangkan kita dah nafi dah masa jawab azan tu, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiba-tiba saja aku solat, kita kata kita pula yang solat. Mana datang kuasa kita pula? Jatuh syirik. Syirik lah tu. Jatuh. Syirik khafi kan. Sembunyi lagi sembunyi. Sebenarnya yang bersolat tu dia, yang membayar dia. Kecuali yang buat maksiat tu baru kita. Sebab kita buat di atas awal nafsu. Sedangkan Ta'ala ni dia tak nak benda yang tak elok. Semua yang elok. Fa'alah maha fujurah wa taqwaha. Aku hilang kepada kamu dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Kenapa apa kita pilih yang buruk? Kan? Jadi Al-Mizan Ta'ala dah bagi kat kita pertimbangan. Pilihlah. Maknanya kita ni setiap hari pilihan raya. Pangkah. Pilih. Bukan nanti 5 tahun sekali. Hari-hari hidup pilihan raya kita ni. Jadi bukan macam syariat faham tu lah. Pergi haji sana baru dapat haji mampu. Kat sini pun kena haji dah. Sebelum pergi haji kat sana, kita kena haji di tanah air kita sendiri. Iaitu mengenal diri. Melontar ni lah. Melontar Melontar setan tadi tu. Lepas tu tawaf. Hak tahlil tu 5 makam. Lepas tu apa Padang Arafah. Tarik lah dalam takbir tu. Apabila takbir, nampak luas sajana padang tu makam Rupiah, Padang Arafah. Semua kat sini. Apabila kita pergi kat sana, kita cantum dia syariat dengan hakikat. Masa kita duduk dekat Padang Arafah tu, kita gunalah muraqabah wukuh qalbi. Ditulis situ wukuh di Padang Arafah. Apa nak buat situ? Orang lain duduk baca Quran, orang lain duduk solat, orang lain duduk termenung. Jadi kita berjalanan ni, dia ada satu amalan dipanggil muraqabah wukuh qalbi. Bila kita buat amalan tu, dia adalah dia punya ayat Quran tu, laisa kamitslihi syai'un. Tidak seumpama zat Ta'ala tu dengan satu jua pun. Lepas tu pejam mata, tahan nafas. Mana bukan tahan nafas, jaga pernafasan, jaga pergerakan. Nampaklah Adam dengan Hawa tu bertemu situ. Syariat dengan hakikat bertemu. Sebenarnya satu diri. Di sana nak cantumkan syariat dengan hakikat je. Di pagi Arafah kan. Arafah, Jabal Rahmah tu. Jabal Rahmah. Jadi pekerjaan haji tu kena buat kat sini dulu. Kalau tak buat kat sini, tak haji kat sini, tak marifat kat sini, dikatakan syurga ajalah tu, syurga dia segera yang disegerakan tu. Pergi sekali, tiba-tiba tahun lain nak pergi lagi. Jadi terbatas haji yang sebelum tu. Aku rasa tak puas hati lah pergi. Batas. Padahal Rasulullah pergi sekali je, buat haji sekali je. Mana buat banyak kali? Daripada kita buat banyak kali, baiklah kita guna duit tu bagi orang. Ambil lah duit ni. Kau belum haji lagi kan? Kau pergi. Ambil duit aku. Lagi besar pahala. Daripada kita dah pergi 10, 16 kali kita kawan. Satu tak dapat. Satu tak dapat. Satu tak terpakai. Pasal apa? Kat sini tak haji lagi. Hakikat. Jim jazam. Haji. Hakikat jazam. Hakikat tu diri. Diri yang jazam. Jazam yang butuh, niat yang butuh, itikad yang butuh. Diri itulah yang abang nampak tu. Diri itulah. Sebenarnya hakikat haji tu diri tu. Sana kan buat bulat, buat tangan, buat badan. Orang lidi. Kerja haji tengok dia atas, orang lidi. Tak perasan dia atas. Dia suruh lukis. Jalanlah ramai-ramai pergi. Tapi tak tahu benda apa. Tawaf kenapa?
Tapi Nabi Adam nak tengok lah anak cucu dia. Kubur Nabi Adam kat situ. Bukan kubur Nabi Adam je situ. 19 buah kubur. 90 kubur Nabi itu. Lepas tu Habib kata tak boleh pergi ziarah kubur. Tu Mekah tu lagi 90 kubur. Siap kubur Nabi Adam ke situ. Kalau suka situ mana? Semua ahli ulama kata situ. Kat sebelah Kaabah tu pun ada kubur. Ada kubur Nabi. Ada soalan lain bah? Ilmu ni kalau nak ikutkan saya, semua saya dah sebut benda ni. Tapi tak tahu dia keluar sendiri. Yelah. Sebab dia bukan kita yang cakap, dia yang cakap. Wah, banyak kali kisah tu adab tu. Orang tanya saya di bawah tu Kaabah tu aku aku buat adab gitu. Dia keluar sendiri. Dia yang jawab, tak perlu susah-susah. Dia yang tanya, dia yang jawab. Macam kisah ni Allah Muhammad tu. Semua sudah buat sampai kan kakak saya cakap, mana kau tahu ni? Tak tahu, dia keluar sendiri. Barang tu yang cerita. Mana kita reti. Nah, bapak saya tengok buka kitab tu, apa kau cakap semua di sini ada tu. Saya tak nak baca pun. Dia benda tu keluar. Dan Muhammad tu berilmu. Tu bagi Muhammad ilmu. Itu yang selalu pelik dia tu lah. Dia si ilmu tu si tahu. Ilmu tu tahu. Takkan ilmu tu tahu tu bercerai dengan si tahu. Dia mesti sekali. Banyak yang berlaku tu. Alah dia sendiri yang mengajar. Nanti buat zikir ni dia si yang cerita. Lagi terang ni. Dulu kita dah kenal Ta'ala. Kalau kita jumpa mesti kita kenal. Dulu kita pernah tengok. Ini rupa orangnya. Ini rupa orangnya. Jumpa. Orang mencari. Cari pada diri sendiri. Yang cari luar pada diri sesat. Wabi dia nak cari atas langit. Mampus. Mana ada orang jumpa atas langit yang taklah. Dia sendiri pun tak nak pergi. Ikut orang tulis dia percaya. Tu kata mangkuk. Wabi. Macam Nodir tu lah. Itu gila tu. Tu isim tu lama-lama isim. Tinggalkan batiniah ikut Quran dia. Ikut Al-Quran. Tu memang slogan Wahabi. Ikut slogan cantik. Apa Quran hadis. Last kali hadis tolak. Pakai ikut selera dia je. Sebab itulah saya buat keluar ilmu ni. Kalau kita tak buat keluar, lagi teruk. Kita macam Syria tu, orang sembelih ulama kita. Betul. Sebab dia dah attack dah. Makam-makam semua habis. Makam-makam ulama ada video. Dia attack tu, dia nak suruh kita muntahkan. Lebih baik kita muntahkan daripada kita sembunyi. Kalau sembunyi jadi macam Arab. Arab dah teruk lah. Sebab dia tengok rukun Hajar tu Aswad ni yang tak bergolak lagi. Rukun Syami dah bergolak. Rukun Iraqi dah bergolak. Rukun Yamani dah bergolak. Tinggal kita Malaysia je. Yang betul-betul menghadap Hajar tu Aswad. Dan memang Islam akan naik sebelah timur. Dia tak naik belah Arab tu. Arab tu Rasulullah kata dah. Yalah, sebelah timur ni Rasulullah pun cakap. Yang Arab itu. Masuk sebelah timur kan. Dia punya ada baik ni. Pindah ke cari pergi sebelah timur. Sebab tu keturunan baginda Rasulullah dia mari sini Malaysia. Dia tahu daripada awal lah. Daripada awal dia tahu. Akan makit belah sini. Keturunan Rasulullah campur dengan keturunan Nabi Ibrahim tu. Siti Kantura. Siti Kantura. Memang isteri dia daripada bangsa Melayu. Tu bini pertama dia Kantura. Ketiga. Orang. Kita daripada sana. Siti Hajar, Siti Hawa. Kantura memang dia bentuk senjata seperti kuku kambing ke apa. Dia macam keris kan. Cerita keris tu lah. Dia masih senjata dia awal tu kan? Senjata pada awal. Senjata memang Siti Kantura pakai keris tu. Mana memang asal dari situ lah. Dia pun kelim dia punya.
Tapi India pun dia sebelah timur kan. India, China, Jepun, Malaysia, Indonesia. Dekat timur kan. Semua kita tak tahu lah macam zaman. Dulu dia bersambung. Kita ada lah jarak-jarak macam ni. Jarak-jarak macam ni kan. Ada petas Sunda apa semua. Atlantis tu. Lepas tu tenggelam. Pasal Nabi Nuh lah. Banjir besar. Banyak besar. Lepas tu dia pecah-pecah. Dulu semua banyak daratan. Daratan. Sekarang kutub pun cair. Tu pun nak cair lagi. Itu terbelah lah tu lagi sekali. Itu cair tu Bukan banyak sama. rahsia keluar. Banyak rahsia keluar. Ni pun dah keluar banyak dah. Bab mamak semua keluar. Dulu pasal kata ilmu ni, ilmu tarikat pun dia pergi halang. Dulu. Sekarang pun dia nak attack lah tu. Nak attack Dia duduk serang Dr. Jahid sekarang ni. Hadis Muhammad dia daripada Syiah. Dr. Jahid buat keluar dah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah ada, Sayyidina Ali ada. Lepas tu sahabat-sahabat lain ada 6 riwayat. Dia nak kata apa? Saya memang saya nak buat video. Memang saya ada, sungguh saya nak print je. Dan kitab mana, ulama' mana sebut. Memang jumhur para ulama' kata Nur Muhammad tu hadis. Takkan dia nak buat jumhur. Sepakat para ulama'. Dia tak, Yahudi dia tak nak bagi nampak Rasulullah ke apa. Jahat dia. Dia tahu ke? Dia tahu. Sebab tu dia sembelih Ahlul Bait tu. Dia nak hadis tu, hadis keluarga tu. Hadis keluarga dah menceritakan Rasulullah siapa, terang-terang. Sebab tu dia dapat Ahlul Bait kata korek. Dia orang korek daripada bawah. Benarnya dia orang tanam dan dalam dinding rumah. Lepas tu sebelum dia orang jumpa tu memang Ahlul Bait cerita dekat 10 orang yang ingatan kuat. Dia orang pula tulis. Tulisan tangan. Tak hilang lah. Tak hilang lah. Generasi-generasi. Keluarga dia orang dia tahu lah. Dia nak sembang pun dia suruh off handset. Macam Ali Zainal Abidin Abdul Hamid tu kan. Oh dia lagi tahu cerita ni. Cuma dia tak boleh buat keluar. Tu dia bawa ikut syariat. Ajak orang maulid, berkasidah, berjanji, marhaban. Jadi nak suruh orang awam ni nampak siapa sebenarnya Muhammad awal Rasulullah tu. Jadi dia orang tak payah nak Tapi cerita. sekarang dah senyap Dulu selalu kat dekat Malaysia ni buat gitu, kasidah, selawat. Kurang. Asal Sebab Syiah kacau. Masa majlis anak-anak tu yang melompat-lompat terkinja-kinja tu Syiah. Ahlul Bait dah tahu dah. Tu Syiah buat kacau. Dia orang mengacau lah. Dia yang merosakkan tu. Di Syiah Wahabi ni sama-sama sesat. Jadi Syiah ni dia terlalu mengagung Ahlul Bait sampai dia mengkafirkan sahabat. Tak boleh. Buat kereta sikit je saya nak ngecat. Okey, jap. Takut kena pucat. Okey. Jap, siapa?